Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Alhamdulillah, kita sambung semula siri menghayati doa pada pagi ini, dan ini merupakan siri yang ke-14. Sebahagian saya lihat ada kadang-kadang naik soalan-soalan yang ditanya tu, sedangkan soalan-soalan itu telah dijawab pada siri-siri yang lepas. Jadi jika sesiapa ada masa, mungkin dia boleh melihat dah 13 siri yang berlalu, dan ini adalah merupakan siri yang ke-14 untuk kita membicarakan tentang doa. Beberapa siri yang akhir ini kita membicarakan tentang waktu-waktu yang mustajab, doa yang disebut di dalam Al-Quran ataupun disebut di dalam sunnah Nabi SAW. Jadi kita dah sebut beberapa waktu yang mana kita patut berusaha untuk berdoa pada waktu-waktu itu. Bukan pada waktu lain tak boleh, boleh juga, tetapi pada waktu-waktu itu mempunyai janji yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dimustajabkan doa. Maka kita cari pada waktu-waktu tersebut untuk kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dengan segera akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara tempat yang mustajab doa, selain daripada apa yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini, ialah antara doa antara azan dan iqamah. Kalau kita solat tu ada selepas orang azan nak menunggu iqamah, itu antara tempat yang doanya mustajab. Dan ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, inna du'a la yurad bainal adhan wal iqamah. Inna du'a la yurad bainal adhan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa tidak ditolak bainal adhan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah, maka kamu berdoa. Kamu berdoa. Khususnya mereka yang selalu melazimi masjid, kan, suasana mereka itu suasana ibadah. Jadi apabila orang dah azan, kita menunggu iqamah. Selepas daripada itu mungkin kita salat bagi waktu-waktu yang ada salat sunnah, seperti selepas daripada azan fajar atau azan subuh, kita salat dulu. Kemudian jika ada ruang masa, kita berdoa, ataupun kita berdoa di dalam solat berkenaan. Juga waktu-waktu yang lain, khususnya antara azan zuhur, umpamanya kita ada 4 rakaat antara azan dan iqamah untuk kita salat. Dan ruang masa itu sama dalam salat ataupun di celahan yang lain, sementara menunggu iqamah adalah merupakan tempat yang mustajab doa. Demikian waktu-waktu yang lainlah, kerana Nabi SAW menyebut bainal azani wal iqamah, antara azan dan iqamah, inna du'a la yurad bainal azani wal iqamah, doa tak ditolak antara azan dan iqamah. Fad'u, maka kamu doa. Mudah-mudahan doa kita mustajab pada waktu itu. Ini yang diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW. Antara tempat lain yang mustajab doa ialah pada waktu turun hujan. Pada waktu turun hujan doa, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan baginda berdoa, dan ada juga riwayat yang mana Nabi SAW dalam Mustadrak Al-Hakim umpamanya, ada riwayat di mana Nabi SAW nyatakan doa mustajab. Saya akan sebut sikit tentang
tentang hujan ni. Kebetulan hari ni hujan di kawasan saya ni. Jadi saya lihat kepada halaman saya ni, hijau yang menghijau tapi mungkin dalamnya ada air. Hujan, di semalam hujan. Kebetulan saya ada tetamu hari ni. Duta Iran datang ke rumah saya sekejap lagi. Itu satu lawatan rasmi dia ke Perlis dan dia juga akan hadir ke rumah saya. Tapi saya nak cerita tentang hujan. Ialah di dalam kalau kita lihat amalan Nabi SAW tentang hujan ni dululah. Amalan Nabi tentang hujan ni. Nabi SAW ajar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bila turun hujan kata, Allahumma sayyiba nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan aliran ataupun turunan air yang memberi manfaat. Yang bermanfaat. Itu doa Nabi ajar bila hujan turun. Bila manfaat, dia manfaat untuk kita, untuk kehidupan, untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam riwayat Abu Daud, Allahumma sayyiban hani'an. Jadi yang memberi nikmat, yang memberikan kurniaan, kan? Itu yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Yang ni memang ada hadis, bila turun hujan Nabi SAW berdoa bila turun hujan. Kerana hujan ni dia turun adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bahkan ada negara yang jarang hujan. Ada negara yang jarang hujan. Negara kita ni selalu kita tengok hujan. Orang Arab bila selalu datang rumah saya, dia kata kalau dapat turun hujan, Masya Allah, dia kata betul hari ni datang dapat tengok hujan. Kerana dia orang pun ada hujan tapi jarang-jarang, tak sebanyak hujan macam tempat kita. Baru ni saya pergi ke Siak. Alhamdulillah, ramai orang Siak di Indonesia sambut saya. Kemudian kebetulan bila saya sampai hujan. Pas saya sampai tu, pas ceramah, besoknya hujan. Mereka lama tak hujan. Kemudian mereka kata, Masya Allah, mufti datang, hujan. Saya kata, no. Ialah rahmat Allah. Dan hujan ni telah Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan rahmat untuk orang Siak ni. Tak ada kaitan dengan saya. Saya pun orang biasa saja. Jadi rahmat Allah pada orang yang baik di sini. Mungkin doa-doa orang yang memohon hujan. Kadang-kadang hal-hal yang berlaku tu kadang-kadang kebetulan. Manusia mungkin dia tafaul, dia menganggap baik. Tapi saya cuba untuk mengelakkan daripada berlebihan dalam sangkaan, dalam hal-hal yang apa-apa, supaya orang sentiasa bergantung perasaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membesarkan manusia. Apapun Nabi SAW demikian. Apabila turunnya hujan, bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW masa turun hujan, baginda SAW dia kata, fahasara Rasulullah SAW thawbahu hatta asabahu minal matar. Nabi ni bila turun hujan, dia selok pakaiannya. Riwayat dia tak dedahkan aurat lah. Dia selokkan pakaian sehingga bila hujan datang, pergi kat hujan tu bagi air hujan tu kena tubuh baginda. Kita marah budak-budak main hujan ni. Tapi Nabi SAW bila turun hujan, sekarang mungkinlah masalah hujan asid ke apa, tapi setelah dia turun yang awal tu, hujan yang turun tu bagus. Nabi SAW bila hujan turun, baginda keluar dan kena fahasara thawbahu hatta asabahu minal matar. Nabi selak pakaian dia sehingga baju dia sehingga dia baginda terkena hujan. Jadi kulit baginda tu terkena hujan. Selak baju ke, selak ni ke, pakaian angkat
Ni supaya kena betis, kena apa, kena hujan. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha? Wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah buat macam tu? Tengok sahabat nak belajar, dia nak tahu kenapa Rasulullah buat. Kalau Rasulullah buat mesti ada pasal lah. Kalau saya buat mungkin tak ada pasal. Seronok Rasulullah buat wahyu ataupun mesti daripada ajaran Allah Azza wa Jalla. Apa nama? Dia tanya, limada sana'ta hadha? Nabi SAW kata, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Nabi SAW kata dia kerana dia baru saja turun daripada Tuhan. Yang ni dia baru saja rahmat yang baru turun daripada Tuhannya Azza wa Jalla. Jadi itu sehingga menyebabkan sebagai ulama menyebut sunnah bila hujan datang kita kenakan air hujan tu kerana nikmat Allah Azza wa Jalla. Al-Quran kata, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Kami turunkan daripada langit air hujan air yang diberkati. Dalam ayat yang lain, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit air yang bersih. Tak apa, tapi saya nak sebut ialah berhubung dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya, dihasankan oleh Al-Albani. Dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah, di mana Nabi SAW sebut tentang isnatan maturat, dua maturadan, isnatan maturadan, dua tempat yang tak ditolak doa. Ad-du'a inda nida wa tahta al-matar. Doa semasa nida, semasa azan, dan wa tahta al-matar, ketika di bawah hujan. Yakni doa semasa hujan tu antara doa yang tak mustajab, tak ditolak. Kerana apa? Sebahagian para ulama apabila mensyarahkan hadis ni, mereka katakan hujan ni dia turun, berarti dia turun bersama dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, memberikan air kepada manusia. Jadi yang turun tu rahmat. Ketika rahmat turun tu, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi ada hadis-hadis yang Nabi sendiri berdoa bila hujan turun, ialah Nabi doa supaya hujan tu memberi manfaat. Dan Nabi singkapkan pakaian dia bagi air hujan kena. Kerana Nabi kata hadithu ahdin bi rabbih, dia baru je turun, rahmat yang baru saja turun daripada, yang baru saja datang daripada Tuhannya Azza wa Jalla. Dan hadis ini juga menyatakan isnatan la turadan, dua tempat yang tidak atau sintan la turadan. Ya betul, sintan la turadan, dua tempat yang tak ditolak doa, iaitu ad-du'a inda nida'i wa tahta al-matar. Doa semasa nida, semasa azan, dan tahta al-matar, semasa turunnya hujan. Maka dengan itu, maka kita sering turun hujan di Malaysia ni, alhamdulillah. Mungkinlah kadang-kadang kita terlepas, tapi kalau kita tengok hujan turun, mungkin kita boleh doa, Allahumma ghafirli, ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah bagi rezeki pada aku, kan. Allahumma yassir umuri, ya Allah mudahkan urusanku. Allahumma arhamni, ya Allah kesiankan aku. Allahumma habli, Rabbi habli, Tuhanku berikanlah pada aku sekian yang kita nak minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah merupakan antara tempat-tempat yang mustajab, doa yang boleh kita berdoa. Dan insyaAllah ada lagi tempat-tempat yang lain, atau waktu-waktu yang lain, atau secara tentang waktu-waktu yang lain
yang mustajab doa, dan kita akan bicarakan hal tu pada kali siri yang akan datang. Kerana saya hari ini sibuk sikit. Apa ada tetamu daripada kedutaan atau duta Iran dan rombongannya akan datang ke rumah saya untuk mungkin ada bersembang sikit dan sebagainya. Jadi saya nak kena tengok sikit apa preparation mereka buat. Jadi terima kasih banyak. Saya harap suara saya jelas ke? Semalam ramai orang kata tak jelas bunyi kipas. So saya tutup kipas, saya pasang aircon. Adakah konten yang saya jelaskan ini jelas pada tuan-tuan dan difahami pada pendengar? Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi dengan izin Allah siri yang ke-15 nanti untuk membahaskan waktu-waktu lain yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai waktu yang mustajab, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.